Apabila saya membaca kertas putih pengurusan perolehan vaksin COVID-19, kita dapat mengimbau kembali keadaan, situasi dan suasana yang kita hadapi pada tahun 2020. Pada waktu itu, COVID-19 datang menjengah kita tanpa pesan. Tidak ada negara di dunia menjangkakan bahawa satu pandemik besar akan berlaku. Tidak ada negara di dunia yang membuat persediaan untuk menghadapi pandemik ini. Dan jika kita ingat, kes pertama bermula dengan seorang pelancong yang masuk ke negara ini pada 25 Januari 2020. Itulah mulanya, pertama kalinya kita dapat kesan COVID-19 bertapak di bumi Malaysia ini. Tuan Yang Dipertua, dalam menghadapi situasi yang tidak pernah diharungi oleh sesiapa, bahkan dunia, maka kita menghadapi satu keadaan bahawa kita bermula daripada kosong. Sebab itu kita lihat pelbagai pendekatan yang kita cuba cari jalan. Bagaimanakah kita nak laksanakan? Dan kita lihat bahawa negara-negara di dunia mengambil pendekatan melaksanakan PKP sebagai contoh. Pada waktu itu tiada pendekatan lain. Masing-masing tak tahu macam mana nak buat. Maka kita laksanakan PKP pertama pada 18 Mac 2020. PKP pertama ini merupakan pertama kali dalam sejarah. Jika sebelum ini kita laksanakan perintah kawalan pergerakan di zaman komunis, sekarang dah tak ada komunis, tapi kita menghadapi satu ancaman yang lebih besar dan lebih sukar kerana kita tidak tahu di mana dan bagaimana pada waktu itu virus ini merebak. Sebab itu kita lihat bahawa kapasiti kesihatan kita pada waktu itu tidak bersedia. Kita tidak menjangka keperluan ICU yang begitu besar. Kita tidak menjangka kapasiti katil-katil di hospital yang diperlukan. Maka pada waktu itu, pelbagai pendekatan disusun dan dibuat untuk memastikan kita dapat memastikan kesejahteraan dan keselamatan rakyat Malaysia. Pada ketika itu, kita lihat bahawa institusi-institusi ditutup. Saya selaku Menteri Kanan Pendidikan pada waktu itu, kita tutup sekolah. Kita tutup sekolah, kemudian kita buka sekolah. Jadi kita ingat bahawa setiap kali tutup ada yang marah. Setiap kali buka ada yang marah. Dan kita lihat dalam konteks itu juga pelbagai pendekatan yang kita buat ini tidak diterima oleh semua pihak. Namun sebagai kerajaan pada waktu itu kita cuba mencari pendekatan yang terbaik. Apakah yang paling baik untuk rakyat Malaysia? Dan jika kita lihat saudara Tuan Yang Dipertua, sebelum datangnya vaksin ini merupakan satu tempoh yang amat-amat sukar. Sebab itu kalau kita baca kertas putih ini, kita lihat bagaimana Kabinet Jemaah Menteri pada waktu itu membuat keputusan supaya kita mendahulukan, memberi keutamaan kepada pembelian vaksin. Cabaran yang kita hadapi pada waktu itu ialah kita tahu bahawa vaksin ini dah siap pun tak siap lagi dalam proses nak buat. Tapi kalau dah ada pun vaksin, sama ada boleh digunakan ataupun tidak, kita tak tahu. Saya masih ingat pada waktu itu kita nak buat keputusan untuk masuk dalam COVAX Facility. Seperti mana yang disebut dalam kertas putih itu merupakan satu keputusan yang sukar. Nanti kita dah masuk dalam COVAX Facility, tak siap vaksin, that's it. Tak ada vaksin, that's it. Kita telah membelanjakan sejumlah wang untuk tujuan tersebut. Sebab itu jika kita lihat apa yang dijelaskan dalam kertas putih ini, bahawa keadaan pada waktu itu semua orang nak cari vaksin. Seluruh dunia memerlukan vaksin. Dan apa yang paling penting adalah siapa dahulu, siapa cepat dia dapat. Sebab itu keputusan Jemaah Menteri pada waktu itu memberi tanggungjawab kepada Menteri Mosti dan juga Menteri Kesihatan untuk berunding dan menyelesaikan pembelian vaksin. Saya masih ingat kita berbincang, kita risau nanti apa yang berlaku, macam mana nak buat. Dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin buat keputusan, ya ada risiko kalau vaksin ini tak jadi, tapi kalau vaksin ini jadi, kita lambat, maka negara kita akan ketinggalan berbanding dengan negara-negara lain. Sebab itu keputusan dibuat untuk kita membeli vaksin. Dan kita lihat bahawa ini merupakan satu keputusan yang tepat. Saya secara peribadi melihat bagaimana ijtihad seorang pemimpin telah membolehkan kita membawa keluar Malaysia daripada pandemik COVID-19. Tuan Yang Dipertua, jika kita lihat selepas perundingan pertama untuk mendapatkan vaksin, kita lihat pada fasa pertama vaksin, jumlah yang diterima itu terlalu sedikit, maka perlu diberi keutamaan. Dan alhamdulillah proses-proses ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar.
Dan sebab itu kita lihat pelaksanaan PICK, Plan Imunisasi COVID Kebangsaan, PIK itu telah dilaksanakan dengan cukup cemerlang, bermula dengan kumpulan dewasa, diteruskan dengan kumpulan remaja dan diteruskan juga pula dengan kumpulan kanak-kanak. Sebagai Menteri Pendidikan pada waktu itu, kita sentiasa duduk berbincang dengan Kementerian Kesihatan. Nak tengok vaksin sampai bila? Sampai tahap itu. Kadang-kadang dapat berapa ratus ribu dos. Cukup ke tidak nak mulakan? Nak mulakan dengan tingkatan berapa? Bila sekolah rendah nak mulakan dengan tahun berapa? Sampai ke tahap itu, di pihak kerajaan pada waktu itu mengusahakan yang terbaik untuk memastikan rakyat mendapat yang terbaik. Sebab itu, saudara Tuan Yang di-Pertua, apabila disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang saya kongsikan di sini, Anwar dedah perolehan vaksin tanpa persetujuan Peguam Negara. Ini disebut oleh Perdana Menteri dalam berita harian ada, ini saya kongsikan 8 Februari 2023. Dan kita lihat dalam usul yang dibacakan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan, saya baca usulnya bahawa Dewan ini mengambil maklum bahawa perjanjian yang ditandatangani telah melalui proses semakan dan nasihat dari Jabatan Peguam Negara. Jadi siapa nak minta maaf ini? Yang telah memberi gambaran bahawa seolah-olah perkara pembelian vaksin ini tidak dibawa melalui Peguam Negara, tapi dalam usul yang dibentangkan sendiri oleh Timbalan Menteri Kesihatan jelas bahawa dikatakan perkara ini telah dibawa kepada Peguam Negara. Sebab itu, apakah pengajarannya daripada apa yang berlaku pada hari ini? Kita boleh lihat bahawa dalam konteks ini, segala apa yang berlaku dalam tempoh krisis ini pengajaran bukan untuk kita saja, untuk seluruh rakyat Malaysia. Dalam tempoh krisis, kita akan lihat pelbagai tuduhan, pelbagai sasaran, pelbagai keji, kata maki dikeluarkan pada kerajaan pada waktu itu. Tapi kerajaan pada waktu itu tidak cepat koyak. Dan kita lihat bahawa kita mengambil pendekatan yang profesional kerana keutamaan pada waktu itu adalah untuk membawa Malaysia keluar daripada pandemik COVID-19. Sebab itu walaupun kita lihat Paguh, ada yang kata Paguh ini bapa PKP sebagai contoh. Tanpa PKP itu sendiri kita boleh lihat kesannya akan menjadi lebih besar pada Malaysia. Namun begitu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyentuh sedikit apa yang disebut oleh Yang Berhormat Sibuti Timbalan Menteri Kesihatan dalam ucapan beliau. Ini saya nak rakyat Malaysia di luar sana dengar sendiri apa yang ditulis oleh Yang Berhormat dalam ucapan Yang Berhormat Sibuti, disampaikan bahawa Tuan Yang di-Pertua, sikit lagi Tuan Yang di-Pertua, secara keseluruhannya ingin saya simpulkan bahawa kerajaan Malaysia telah berjaya menguruskan pandemik COVID-19 menerusi pendekatan multi-strategi. Penglibatan pelbagai kementerian dan agensi telah memainkan peranan penting dalam membantu memerangi penularan wabak COVID-19. Salah satu faktor penting kejayaan ini adalah proses pengurusan perolehan vaksin COVID-19 yang memberikan keutamaan kepada akses vaksin bagi memastikan bekalan vaksin dapat diperoleh dengan kadar segera demi menyelamatkan nyawa rakyat. Saya ingin contoh, ada yang berkata ada vaksin yang tak diguna pakai, tak boleh pakai. Pada waktu itu saya masih ingat perbincangannya apa yang akan berlaku sekiranya COVID-19 ini berterusan. Sebab itu kita beli, pada waktu itu masih ingat, kita beli jumlah vaksin yang mencukupi bagi memastikan kalau perkara ini berterusan, vaksin itu ada tersedia. Namun begitu, apabila ekonomi telah dibuka, apabila rakyat telah boleh bergerak tanpa memerlukan vaksin kad, maka permintaan untuk booster dose telah berkurangan. Sebab itu, saudara-saudari, daripada kertas putih ini kita dapat melihat bahawa walaupun negara telah melalui satu tempoh yang amat sukar dalam sejarah negara, pada waktu itu Kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Tan Sri Muda Yassin, pimpinan Paguh telah berjaya membawa Malaysia keluar daripada pandemik COVID-19. Dan apa yang paling penting adalah untuk saya menasihatkan sedikit, 1 minit saja lagi, menasihatkan kerajaan pada hari ini supaya bertindak sebagai sebuah kerajaan bukan pembangkang. Saya ingin menyampaikan rasa sedih pegawai-pegawai kesihatan sebagai ahli Parlimen Putrajaya berjumpa menceritakan apabila dah selesai pandemik, macam-macam disiasat seolah-olah kami ini membuat salah, perolehan itu tak kena, vaksin tak kena dan sebagainya. Sedangkan bagi mereka, ada yang menangis
pada waktu susah tersebut, waktu mayat bergelimpangan, mereka frontliners inilah yang berada di depan tanpa memikirkan tentang hal lain. Sebab itu saya mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga pihak kerajaan lebih berhati-hati, tak perlu membuat kenyataan seperti ini sebelum adanya bukti yang jelas. Sekian, terima kasih Tuan Yang Dipertuan.